A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada siri kali ini. Dan saya sangat gembira. Ini adalah hobi terbaru saya yang saya rasa macam tidak salah untuk saya membaca, untuk meringkaskan satu bacaan buku dalam masa 5 hingga 7 minit. Pada hari ini saya akan bercakap tentang buku Autoriti Fatwa dan Pendapat Mufti dalam Undang-Undang di Malaysia. Dan ini adalah buku terbaru yang saya terima daripada sahabat saya, Dr. Muhammad Kamil Mat Saleh, iaitu asalnya buku kajian PhD beliau. Dan beliau sekarang telah bertugas sebagai pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara, Cawangan Negeri Sembilan, dan bersama dengan SB beliau iaitu Profesor Muhammad Al-Adib Samuri daripada UKM. Baiklah, buku ini mempunyai 6 bab, iaitu yang pertama bab Autoriti Fatwa di Malaysia, iaitu kuasa fatwa di Malaysia. Kedua, fatwa sebagai instrumen undang-undang di Malaysia. Ketiga, kedudukan fatwa dan pendapat mufti di mahkamah. Keempat, fatwa dan pendapat mufti di mahkamah syariah. 5, fatwa dan pendapat mufti di mahkamah sivil. 6, masa depan fatwa di Malaysia. Alhamdulillah, setelah membaca buku ini saya menemui banyak perkara baru, kerana saya bukanlah berlatar belakangkan pengajian undang-undang. Jadi yang pertama ialah saya mendapati penggunaan fatwa dan pendapat mufti ini telah digunakan dalam kerajaan Kesultanan Melayu sejak dahulu lagi. Dan kedua, walaupun kemudian British telah mengecilkan skop hal ehwal agama Islam dan telah memisahkan peranan mahkamah dan institusi mufti ini, namun terdapat juga kes-kes di dalam mahkamah kolonial Inggeris merujuk kepada pendapat mufti atau fatwa dalam kes-kes yang melibatkan individu Muslim. Dan ketiga, terdapat 5 corak penerimaan fatwa sebagai autoriti di mahkamah syariah, iaitu apabila hakim syar'i merujuk kepada fatwa negeri lain, keputusan muzakarah kebangsaan bersama dengan fatwa negeri, ataupun hanya merujukkan keputusan muzakarah kebangsaan. Dan yang kelima, hakim syar'i juga telah merujuk kepada fatwa yang tidak diwartakan. Oleh itu, kita melihat bahawa fatwa itu menjadi autoriti walaupun daripada berbagai peringkat keputusan ataupun fatwa yang dikeluarkan. Walaupun penulis ada juga menyatakan bahawa terdapat juga hakim syar'i yang tidak merujuk kepada fatwa, walaupun kes itu telah ada fatwanya, tapi hakim syar'i telah menggunakan kapasiti mereka sebagai agamawan juga, telah terus memutuskan sesuatu kes tanpa merujuk kepada fatwa. Oleh itu, penulis telah menyarankan agar hakim syar'i serta peguam syar'i mendedahkan maklumat mengenai fatwa dalam perbicaraan dan pendengaran kes mereka di mahkamah. Yang keempat, saya juga teruja apabila penulis telah mengumpulkan beberapa kes yang terdapat hakim sivil juga merujuk kepada pendapat mufti dan fatwa dalam memutuskan kes-kes di mahkamah. Ini sebagai mengelakkan kesilapan dalam membicarakan kes-kes yang berkaitan dengan orang Islam. Dan akhirnya penulis telah menyimpulkan bahawa fatwa memainkan peranan yang penting, walaupun ia sebagai keputusan hukum ataupun fatwa yang tidak diwartakan dan sebagainya, kerana ia merupakan salah satu sumber hukum syarak di Malaysia. Jadi walaupun ia tidak berautoriti dari segi undang-undang, tetapi ia telah melalui penyelidikan yang konkret dan melalui pelbagai peringkat, sama ada ia dikeluarkan oleh institusi fatwa tanpa pewartaan ataupun sehingga ia diwartakan. Oleh itu,
saya sebagai pembaca dan pengulas buku ini buat kali ini, saya sangat menyarankan buku ini kepada student-student undang-undang, student agama, ataupun guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah pengajian Islam, para hakim dan peguam, juga para penggerak parti politik dan ibu bapa, kerana bagi saya pendidikan dan penyebaran fatwa hendaklah diperkenalkan kepada anak-anak di peringkat awal lagi. Dan masyarakat perlu tahu bahawa fatwa adalah salah satu sumber hukum. Semoga sedikit ilmu yang kita perolehi pada hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita seharian. Dan saya mohon maaf di atas segala silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.